Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Januari bersama saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. 5 orang tertimbus tanah runtuh di Cameron Highlands. Juga lantikan politik juga tiada pencen. Lima orang termasuk seorang wanita dipercayai tertimbus dalam tanah runtuh di Batu 54 Blue Valley, Cameron Highlands kira-kira pukul 2 pagi tadi. Siasatan awal mendapati semua mangsa merupakan warga negara Myanmar. Antara mangsa tertimbus dikenali sebagai Shing Lan Ha, 56 tahun, Shing Aung, 39 tahun, Om Myo, 38 tahun, HP, 36 tahun dan Tang Mong, berusia 25 tahun. Ketua Polis Daerah Cameron Highlands, Deputy Superintendent Azri Ramli berkata, untuk tiba ke lokasi bagi operasi mencari dan menyelamat memerlukan kenderaan pacuan 4 roda. Seorang daripada 5 mangsa merupakan lelaki pertama telah ditemui kira-kira pukul 6.27 pagi tadi dan telah disahkan meninggal dunia. Seorang lagi mayat ditemui pada jam 12.05 tengah hari tadi yang tertimbus pada kedalaman 2 meter dan terletak kira-kira 10 meter daripada tapak asal rumah kongsi berkenaan. Ketika ini, kerja-kerja mencari dan menyelamat 3 lagi mangsa giat diteruskan oleh beberapa agensi lain termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Angkatan Pertahanan Awam APM dan tentera. Sementara itu, pengarah JBPM Pahang, Datuk Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, kelima-lima mangsa didapati tertimbus apabila rumah yang didiami mereka dihempap tanah runtuh. Katanya bantuan pasukan khas dari negeri Perak, negeri Selangor, Kuala Lumpur dan termasuk unit pengesan K9. Bagi meminimalkan kesan bencana banjir di Pekan Sungai Lembing, Jabatan Pengairan dan Saluran JPS sedang melaksanakan projek rancangan tempatan banjir RTB Sungai Kenau. Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, projek yang bernilai RM100 juta dengan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan itu sudah dimulakan November tahun lalu menggunakan kaedah reka dan bina. Bagi projek rancangan tempatan banjir Sungai Kenau yang telah bermula pada November 2023 secara kaedah design and build 3 tahun, insya-Allah pada 2026 November 2026 projek ini akan selesai dan kita menjangkakan kita dapat mengurangkan kepada paras minima mangsa-mangsa yang terkesan di Pekan Sungai Lembing. Itu sebabnya saya Datuk Muhammad Shahar menjelaskan pendengaran awam akan diadakan pada Ahad ini bagi memaklumkan kepada masyarakat tentang reka bentuk awal projek terbabit. Tambahnya mereka akan menilai adakah langkah yang dikemukakan itu nanti dapat membantu mengatasi bencana berkenaan pada tahap yang minima. Projek tersebut melibatkan kerja-kerja mendalamkan sungai dan membina benteng kiri dan kanan sungai sejauh 7 km meliputi kawasan Sungai Lembing bermula di Kampung Sungai Kenau hingga ke Sungai Rimau. Sepasang suami isteri warga emas hanya mampu melihat rumah mereka di Kampung Syukur, Hulu Dungun yang didiami selama 42 tahun runtuh di depan mata akibat arus deras banjir petang semalam. Tengku Alwi Tengku Ahmad, 64 tahun berkata ketika kejadian pada pukul 4 petang itu, dia dan isteri Robiah Suman, 65 tahun, sedang memindahkan ayam ternakan mereka ke rumah anak di atas bukit yang terletak kira-kira 50 meter dari kediaman mereka. Tengku Alwi berkata, dia terdengar bunyi kuat sebelum melihat rumahnya runtuh sekelip mata dan hanya mampu melihat serpihan rumah dihanyutkan arus. Saya tengah bikin ayam, lepas tu air pun tengah mari sepuluh laju, rumah pun tumbang. Dia bunyi pengak gitu je. Lepas tu tak boleh nak selamat benda-benda lah. Lepas tu tapak tu, ada tengah tapak je lah dah. Hal lain tu buat lagi habis air. Air laju? Air laju lah, tu macam dia sapul laju air tu. Sebelum ni banjir kan? Sebelum ni banjir tu saya lari dah yang pertama tu dia air tu dah. Pak bawah dah, lepas tu yang kedua tu ya habis rumah.
Bapa kepada 3 anak itu berkata, rumah 2 tingkat sepada kekal yang didiami bersama isteri itu saban tahun akan dinaiki air dan yang paling teruk terkesan adalah banjir pada tahun 2014 yang menggelamkan seluruh rumahnya. Namun dia tidak menyangka selepas 10 tahun peristiwa tersebut, banjir pada tahun ini lebih dahsyat sehingga meruntuhkan kediamannya. Sementara itu, seorang lagi penduduk Tengku Muhammad Zulkarnain Tengku Man 58 berkata, rumah anaknya di kampung tersebut yang sedang dalam pembinaan turut runtuh dan dihanyutkan arus deras. Simpan-simpan barang ni semua sekali air dah dalam 4 kaki dah. Depan dewan. Dah masa dah rumah runtuh ni pukul berapa? Sedar rumah runtuh lebih kurang pukul 4.30. 4:30 petang. Kawan telefon. Pagi ke petang? Petang. Hari kami. Semalam lah. Petang. Petang bila tu? Petang kami. Petang kami. Ke abang pergi PPS dah masa tu? Masa tu saya PBS. Saya bertugas. Tu kat mana PPS mana? PBS Dewan Kapal Suku. Rela Rela. Rumah anaknya sudah siap dalam 40% sambil memaklum kerugian yang dialami anaknya melebihi RM10,000. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Hanafi Ahmad berkata, kerajaan negeri melalui tabung bencana negeri akan mempertimbangkan untuk membina rumah baharu kepada penduduk yang kehilangan rumah dan membaiki rumah yang rosak. Lah, tapi yang runtuhnya confirm 2. Runtuh yang 2. terjejah mungkin ada 3, 4, 5, 6 tu laporan DIO akan buat sikit lagi. Dan kita akan mohon peruntukan dengan tabung bencana. Bila tu kita akan mohon? Selepas daripada habis banjir ni, kita takut lagi akak kau ni mari orang lain pula banjir. Bila habis banjir ni, pasal monsun timur laut ni dia akan habis awal bulan 3. Ataupun akhir bulan 3 gitulah. Jadi kita harap habis monsun kita akak lah. Beliau turut meminta penduduk yang terjejas membuat laporan kepada pejabat daerah untuk dibawa kepada kerajaan negeri dan pihaknya akan memohon peruntukan daripada tabung bencana negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pelaksanaan skim tidak berpencen bagi penjawat awam baharu terpakai bagi pelantikan politik. Jelas beliau ia termasuk ahli politik yang dilantik sebagai menteri-menteri besar dan wakil rakyat. Apa saja keputusan yang ditetapkan bagi penjawat awam akan terpakai juga kepada ahli politik. Maknanya kalau kita mula pada 1 Februari 2024, semua kemasukan baru itu tidak berpencen, maka itu juga sama untuk semua pelantikan baru ahli politik. Beliau berkata demikian dalam sidang media sebelum makan tengah hari di sebuah restoran di Ibu Negara. Datuk Seri Anwar dalam padi itu berkata secara prinsipnya beliau bersetuju dengan keputusan berkenaan namun harus dimuktamadkan selepas kajian dan pandangan pelbagai pihak melibatkan pelbagai aspek perlembagaan persekutuan dibuat dan diputuskan jemaah menteri. Itu kenyataan ada dibuat oleh MK2 pada hari ini dan saya akan susuli kemudian. Ada banyak kekeliruan. Semua kerajaan daripada Perdana Menteri sebelumnya sampai sekarang semua menyatakan bahawa mana-mana negara dengan kedudukan ekonomi tidak mungkin bertahan kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan. Ya, jadi dengar dulu cadangan dikemukakan, bahas dulu, teliti, bagi pandangan. Apa yang perlu diubah suara kerajaan akan dilakukan. Kemudian kita akan muktamadkan. Selasa lepas, Jabatan Perkhidmatan Awam dalam satu surat perkeliling bertarikh 15 Januari menyatakan suatu kaedah baharu bagi lantikan tetap pegawai awam diperkenalkan ke arah mengukuhkan lagi sistem saraan perkhidmatan awam di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut dilapor berkata pengambilan penjawat awam baharu secara kontrak dilakukan untuk tempoh singkat sebelum Kabinet meluluskan dasar baharu pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencen. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pemansuhan skim pencen penjawat awam lantikan baharu boleh disuarakan di Parlimen dan disemak imbang menerusi perbahasan. Katanya isu berkenaan tidak harus dijadikan sebagai perkara negatif.
Kita tunggu apa yang akan ditetapkan oleh kerajaan, ya. Kita jangan pula preempt ataupun mendahului kerajaan dari segi polisi. Yang kita terima itu adalah daripada JPA, dan kita tunggu akan apa yang akan menyusul dari segi apapun sistem saraan baru yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada Jun 2023 yang lalu, ya. Jadi kita bersabar sikit. Cadangan itu punya meritnya sendiri dan semua berhak untuk memberi cadangan. Jadi kami dalam Dewan nanti akan berbahas, Menteri kena jawab, backbencher boleh bangkitkan, opposition bench juga boleh bangkitkan. Semua ini adalah apa yang dikatakan sebagai semak imbang akan berlaku. Datuk Seri Dr. Zulkifli ditemui media selepas menyampaikan amanat tahun baru 2024 di kementeriannya di Putrajaya. Beliau merasakan langkah pemansuhan berkenaan ada baiknya selain mengakui ada segelintir penjawat awam memilih mencarum dengan kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP. Sementara itu mengulas kenyataan Malaysia Medics International yang menggesa kerajaan mempercepatkan proses pengambilan graduan perubatan sebagai doktor pelatih ekoran kekurangan, beliau berkata pengambilan itu telah disingkatkan kepada 2 bulan berbanding tempoh 2 tahun sebelum ini. Bakal jemaah haji yang mendapat surat panggilan menunaikan haji pada tahun ini rata-ratanya memahami situasi semasa yang menyebabkan kenaikan kos bagi menunaikan ibadah itu. Bakal jemaah yang ditemui kru berita Al-Hijrah di Menara Tabung Haji berkata mereka telah bersedia menghadapi kenaikan kos berkenaan. Bagi pesara guru Rihana Yaakob, kenaikan kos menunaikan ibadah haji tahun ini sudah dijangka berikutan peningkatan pelbagai kos termasuk penginapan jemaah dan kos pengurusan lain. Kita terpaksa terima je lah kan, sebab kita tahu semua faktor kenaikan memang harga barang semualah, hotel ke minyak kapal terbang ke, kita pun faham lah kat sana macam mana kan. Lepas tu lagi satu faktor penambangan dari segi perbezaan mata wang Arab Saudi rial dengan Malaysia kan, ringgit Malaysia. Itu salah satu faktor penyebab kita punya harga kenaikan kos mengerjakan haji pada tahun inilah. Sementara itu, bagi Noraini Zainuddin, peningkatan kos haji tahun ini tidak memberi impak kepada bakal jemaah kerana kenaikan itu tidak membebankan. Tapi Alhamdulillah lah sebab masih ada subsidi lagi kan. Cuma perbezaan dia tak banyak pun daripada tahun lepas, itu je. Mereka ditemui selepas mengambil kad kesihatan untuk jemaah haji 1445 Hijrah di Menara Tabung Haji Ibu Negara. Minggu lalu, Tabung Haji mengumumkan kenaikan kos bagi menunaikan ibadah haji bagi seorang bakal haji muassasah untuk musim haji tahun ini meningkat kepada RM33,300 berbanding RM30,850 tahun lalu. TH menetapkan kos seorang bakal haji muassasah kumpulan B40 yang kali pertama tunaikan ibadah itu ditetapkan pada RM12,356, manakala RM19,152 bagi kumpulan M40 dan bayaran penuh dikenakan kepada golongan T20. Kundasang berwajah baharu. Alhamdulillah bertemu kembali. Negeri di bawah Bayu cukup popular dengan lokasi pelancongan yang kaya dengan tarikan alam semula jadi. Keunikan pulau, pusat penjagaan hidupan liar dan kawasan taman negara yang menyajikan keindahan hutan belantara Borneo semestinya akan memukau setiap pelancong yang berada di Sabah. Dan antara destinasi pelancongan yang terkenal di negeri di bawah Bayu itu adalah di daerah Kundasang. Persinggahan tanah tinggi itu turut menjadi pilihan yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tuanku Permaisuri. Hanisa Hasanuddin ke New Zealand, Malaysia untuk mencari sentuhan yang ditinggalkan baginda Tuanku di Sabah. Sebelum ini, perjalanan daripada kota Kinabalu ke Kundasang mengambil masa lebih 3 jam susulan keadaan jalan raya berlubang dan sempit. Menurut penduduk tempatan, pelancong yang datang ke Kundasang pasti merasai pengalaman melalui jalan raya yang lebih dikenali seperti Jalan ke Bulan.
Meskipun dihidangkan dengan pemandangan indah Gunung Kinabalu di sepanjang jalan menuju ke Kundasang, namun ia sedikit sebanyak memberi keadaan yang kurang selesa buat pelancong yang pertama kali menggunakan laluan utama itu. Tetapi kini jalan utama tersebut telah dibaiki dan tidak lagi berlubang seperti sebelum ini. Ia selepas yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bersama Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mencemar duli melalui jalan tersebut semasa kembara Kenali Borneo September lepas. Bahkan Seri Paduka Baginda berdua telah meluangkan masa di Kundasang untuk bersama-sama rakyat di sana dan menikmati keindahan pemandangan di daerah tersebut. Dalam kembara tersebut, pasangan diraja itu berkunjung di salah satu pekan di Kundasang, Pekan Nabalu. Ketibaan baginda berdua disambut meriah serta menghidupkan penduduk setempat yang rata-rata adalah peniaga dengan sentuhan ajaib diraja. Bagi penduduk, ketibaan Seri Paduka berdua telah membantu untuk menaikkan lagi ekonomi dengan menjadikan pekan kecil itu lebih terkenal. Ia dikuatkan lagi dengan keadaan jalan raya yang semakin baik sekaligus dapat menarik lebih ramai pelancong untuk singgah ke sana. Perubahan jalan memang lebih baiklah. Lepas tu pembaik puli yang macam contoh jalan berlubang pun ada baiknya lah sudahlah. Jalan pun okey, tidak so gravel, kurang lah. Iya, pelancong pun bila datang sini kebanyakan tanya, Agung ada datang singgah, so macam jadi satu bualan dengan customer. So lagi macam terkenal lah tempat ni. Syukur alhamdulillah ada perubahan lah. Sebab dia datang jalan raya pun terus dia kasih bagus semua, dia kasih cantik-cantik semua lah. Jadi sekarang pun kalau mau pergi Sempurna dekat sudah, tidak perlu jauh sudah. Jalan raya semua okey sudah. Itu pun terima kasihlah kerana Agung datang sini terus jalan bersih. Seperti yang kita tahu yang orang fikir yang di Sabah ni mungkin jalan dia semua macam anggap macam di bulan kan. Jadi mungkin selepas datangnya Agung ni kita boleh nampak perubahan dari segi jalan tu yang memberi kebaikan bukan saja kepada penduduk tempatan tapi kepada pelancong yang akan memberi manfaat kepada terutamanya ekonomi. Dalam peritu bagi pelancong yang berkunjung di Kundasang, semestinya perubahan tersebut lebih menyenangkan perjalanan mereka. Rata-rata berpendapat mereka dapat menjimatkan masa perjalanan dan tidak perlu membuang masa di atas jalan raya serta kenderaan tidak perlu selalu diselenggara. Jalan kat Sabah ni kalau dari Tampang Huli sampai ke Kundasang kira okeylah. Sepanjang jalan tadi pun mai sini pun okeylah, dia smooth lah. Kalau jalan okeylah. Kita rasa selamat lah sikit nak bawa kereta tu kan. Dan jalan lagi cepat lah sebab dia tak perlu slow sebab jalan berlopak. Itulah. Pada 5 bulan pertama tahun 2023, negeri Sabah merekodkan hampir 1 juta pelancong dari dalam dan luar negara telah berkunjung ke negeri di bawah bayu itu. Jumlah tersebut telah meningkat kira-kira 77.1% berbanding 558,169 pelawat bagi tempoh sama untuk tahun 2022. Dan tentunya angka tersebut bertambah tahun ini selepas pempengaruh payung kuning mencemar duli ke Sabah. Pelancong yang datang ke Sabah semestinya tidak akan melepaskan peluang untuk menikmati keindahan yang masih tersimpan di gunung tertinggi di Malaysia, iaitu Gunung Kinabalu. Ia dikuatkan lagi dengan infrastruktur jalan raya yang ditambah baik dan secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai pelancong untuk datang di daerah Kundasang ini dan sekaligus dapat menaikkan ekonomi penduduk setempat. Kembara Kenali Borneo oleh Yang di-Pertuan Agong pada September lepas memberi senyuman kepada penduduk Sabah dan Sarawak kerana kemudahan-kemudahan di sini ditambah baik untuk kesenangan mereka semua. Hanisa Hasanuddin dan juru kamera Razin Krudin dari Pekan Nabalu Sabah untuk Berita Al Hijrah. Baik, dalam membentuk anak-anak cemerlang, ibu bapa perlu menekankan wasatiyah atau kesederhanaan, baik dari segi akademik, rohani dan jasmani. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, dalam arus moden ini, kesemua elemen itu penting untuk diseimbangkan agar dapat membentuk insan berkualiti. Pendekatan dia adalah
ausatuha, iaitu seimbang. Mana seimbang daripada sudut rohaninya dan juga seimbang daripada jasmani. Sebab bila mana kedua-dua ni dia tidak seimbang, maka dia akan runtuh, kan? Jadi sebab itulah apa yang diajar di Spectrum International School ini dan juga di luar sana, dan anak-anak saya harapkan kita agar lahir generasi belia yang dapat mengimbangi antara kepentingan rohaninya, hubungan dia dengan Allah SWT, dan juga daripada sudut fizikal. Jadi beliau berkata demikian kepada kru berita Al-Hijrah selepas merasmikan Spectrum International School di Putrajaya siang tadi. Selepas perasmian itu, Datuk Dr. Naim menunaikan solat Jumaat di sekolah berkenaan dan mendengar khutbah bertajuk Masjid Rumah Keduaku yang disampaikan Ustaz Muhammad Amirul Mukminin Muhammad Nasir. Pembinaan Masjid Jami' Puchong Prima di atas tanah wakaf berkeluasan 4.47 ekar yang menelan kos 20 juta ringgit masih berdepan kekurangan dana sekitar 19.4 juta ringgit. Masjid berkenaan amat dinantikan karya setempat memandangkan ketika ini mereka hanya menggunakan surau kecil yang dibina sejak 17 tahun lalu. Jika masjid berkenaan siap kelak, ia bakal memberi keselesaan kepada penduduk sekitar untuk beribadah selain turut dilengkapi sekolah tahfiz dan kemudahan lain. Ta'ala, dengan izinnya kita telah pun berjaya dan selesai pelaksanaan untuk meratakan tanah wakaf di sini, Taman Puchong Prima, dan hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kami berjaya untuk mengumpulkan sejumlah RM536,000 Malaysia untuk proses untuk membangunkan masjid ini. Cuma kita masih lagi memerlukan sekitar 19.4 juta ringgit Malaysia untuk proses untuk mula membangunkan kompleks masjid Taman Puchong Prima ini. Jadi saya nak seru kepada orang ramai, rakyat Malaysia, khususnya komuniti sekitar Taman Puchong Prima ini untuk sama-sama membantu merealisasikan impian kita semua di sini untuk membangunkan kompleks yang nanti insya-Allah akan menjadi tempat. Selain menyediakan tempat ibadah yang lebih kondusif, pembangunan Masjid Jami' Puchong Prima ini juga memberi ruang kepada penduduk setempat untuk mengeratkan silaturahim menerusi aktiviti pengimarahan masjid. Justru sumbangan orang ramai amat diperlukan bagi merealisasikan rancangan pembangunan masjid ini demi manfaat penduduk setempat. Sumbangan untuk pembinaan Masjid Jami' Puchong Prima boleh disalurkan ke akaun tertera atau hubungi talian berikut. Rakyat Palestin berdepan taun dan cerit-berit kronik. Masih bersama berita Al-Hijrah, 66% rakyat Palestin di semenanjung Gaza menghidap penyakit bawaan air seperti taun, cerit-berit kronik dan penyakit usus. Ekoran kekurangan sumber air bersih dan penutupan semua loji penyagaraman disebabkan pencerobohan berterusan Israel. Pengoboman Israel terhadap saluran kumbahan terutama di loji Sheikh Radwan mengakibatkan banjir tahap kritikal akibat pengumpulan air hujan dan kebocoran sisa kumbahan. EQA dalam satu kenyataan mendedahkan kira-kira 50,000 pokok dan beribu-ribu ekar tanah pertanian, tapak semayan serta kebun turut musnah disebabkan pencerobohan itu hingga membawa kepada pertambahan kawasan gurun, kehilangan biodiversiti, kemerosotan kualiti tanah dan peningkatan pelepasan karbon dioksida. Pencerobohan itu bukan sahaja menjadi malapetaka kemanusiaan tetapi turut memusnahkan komponen alam sekitar. Baik, kerajaan bersetuju menyalurkan peruntukan RM5 juta kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi mengurus serta meningkatkan keupayaan skuad bola sepak kebangsaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan berkenaan disalurkan dengan mengambil kira semangat juang tinggi pasukan Harimau Melaya pada saingan Malaysia Asia 2023. Lebih-lebih lagi dengan kejayaan mengikat gergasi bola sepak Asia Korea Selatan 3-3 pada perlawanan terakhir kumpulan E di Stadium Al-Janub Doha, Qatar semalam. Jadi saya ucapkan tahniah kepada mereka, marah terus dan kerana menunjukkan semangat sedemikian atas pertimbangan Menteri Belia dan Sukan, kerajaan telah bersetuju
meluluskan tambahan RM5 juta kepada FAM supaya dapat mengurus pasukan bola dan meningkatkan upaya mereka. Okey, dan penyaluran dana ini akan diberikan segera. Dana berkenaan akan disalurkan dengan kadar segera untuk kegunaan FAM. Malaysia menamatkan kempen Piala Asia 2023 dengan keputusan tumpas 0-4 di tangan Jordan dan 0-1 kepada Bahrain, sekaligus menduduki tempat terakhir dengan mengumpul 1 mata. Ahmad Zulkarnain On, CEO KWSP Baharu. Laporan BA Niaga, Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP melantik Ahmad Zulkarnain On sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO yang baharu bagi menerajui pengurus dana persaraan itu. Pelantikan tersebut berkuat kuasa 19 Februari depan. Dalam kenyataan, KWSP hari ini memaklumkan Ahmad Zulkarnain akan menggantikan Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang telah dilantik sebagai Menteri Keuangan 2 selepas mengetuai KWSP sejak 1 Mac 2021. Pengerusi KWSP Tan Sri Ahmad Badruri Muhammad Zahir berkata, KWSP mengalu-alukan dan mengucapkan tahniah kepada Ahmad Zulkarnain atas pelantikan beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KWSP yang baharu. Beliau berkata dengan pengalaman korporatnya yang luas, kepimpinan Ahmad Zulkarnain yang dinamik bakal memacu KWSP ke tahap baharu. Seluruh pasukan KWSP akan memastikan peralihan yang lancar dan meletakkan keyakinan penuh terhadap kepimpinan dan hala tuju strategik Ahmad Zulkarnain dalam memenuhi misi KWSP bagi melindungi masa depan persaraan dan kesejahteraan 15.9 juta ahli KWSP. Ahmad Zulkarnain mempunyai pengalaman korporat yang luas dengan beliau telah memegang beberapa jawatan penting dalam institusi seperti Dana Jamin Nasional Berhad sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Hazanah Nasional Berhad sebagai Timbalan Pengarah Urusan sebelum dilantik sebagai Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB pada Julai 2020. Beliau memiliki ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Harvard. Sementara itu, dalam satu kenyataan berasingan, Lembaga Pengarah PNB memaklumkan peletakan jawatan Ahmad Zulkarnain sebagai Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan berkuat kuasa 16 Februari 2024. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syarinat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.